Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, tabarakallah. Allah telah bangkitkan kita dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Masya Allah, ya, nikmat yang paling hebat sekali di sisi Allah Ta'ala. Nikmat yang paling hebat sekali adalah kita ni dapat dibangkitkan kembali setelah ditidurkan sementara pada malam tadi. Masya Allah. Sedar tak sedar, seram tak seram, kita dimatikan sementara malam tadi. Jadi kita dicelikkan pun atas kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, atas kerana keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berapa ramai yang bangun-bangun tak boleh nak bangun, sedar-sedar dia telah diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Masya Allah, tabarakallah, kita kena mengucapkan, menzahirkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan segala tuntutan dan perintahnya dengan sebaik yang mungkin. Dengan sebaik yang mungkin. Kita laksanakan apa yang Allah perintahkan. Kita laksanakan apa yang Nabi suruh kepada kita untuk kita lakukan. Dan tuntutan-tuntutan syariat Islam yang lain. Tuntutan-tuntutan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh yang lain. Untuk kita laksanakan sebaik mungkinnya. Kerana apa? Kerana kita tak tentu lagi sama ada kita mampu ataupun tidak nak buatnya lagi. Kita tak tahu. Tak tahu adakah kita mampu nak buat selepas ini ataupun tidak. Jadi kena syukur kepada Allah SWT. Jadi alhamdulillah kita dah masuk iaitu 15 Rejab. Masya-Allah, malam tadi bulan cantik, terang benderang, cantik. Hari semalam dekat Bangi nak ambil orang rumah, nampak ada ialah warga asing tu dia ambil gambar. Dia ambil gambar bulan malam tadi. Dia kata cantik bulan malam ni, kata Masya Allah. Sambil kita ambil gambar tu, kita memuji kepada Allah SWT. Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Memuji kepada Allah SWT. Kena sebut. Itulah tanda kita ingat kepada Allah SWT. Tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda keagungan Allah. Tanda-tanda Allah tu maha berkuasa atas segala-galanya. Jadi insyaAllah, sebelum kita mulakan kita punya kuliah kita, perkongsian kita pada pagi ni, saya nak kongsikan berkenaan dengan satu hadis daripada Nabi SAW. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana maksud iaitu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu. Maknanya kat sini sesungguhnya antara perkara yang akan mengikut orang-orang mukmin dari segi amalan, min amalihi wa hasanatihi, dan kebajikannya, ba'da mautihi, sesudah mati, antaranya ilman 'allamahu, antaranya ilmu yang berguna, yang diajarkan dan disebarkan. Kemudian wa nasyarahu wa waladan salihan, atau anak yang soleh yang ditinggalkan, yang mana ianya memohon istighfar, ianya memohon keampunan dan berdoa untuknya. Ataupun Al-Quran, salihan tarakahu wa mushafan warasahu au masjidan banahu au baitan libnis sabil. Kemudian atau Al-Quran yang diwariskan, atau masjid yang ia bina,
masjidan banahu au baitan libni sabil, atau rumah yang ia bina untuk ibnu sabil, au nahran ajrahu au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi, atau sedekah yang ia keluarkan, atau sungai yang ia alirkan untuk orang lain, atau sedekah yang ia keluarkan dari harta miliknya pada masa ia sihat dan masa hidupnya, malihi fi sihatihi wa hayatihi, maknanya sihatihi kesihatannya dan juga semasa kehidupannya masa dihidup, wa hayatihi yalhaqahu min ba'di mautihi, semuanya akan mengiringinya setelah kematian. Hadis ini berkenaan dengan simpanan tetap seorang Muslim. Simpanan tetap seorang Muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah, nombor hadis nombor 238, serta hadis-hadis yang hasan. Apa yang kita boleh dapat pengajarannya? Amalan seorang mukmin akan berterusan ganjaran pahalanya, atas pahalanya, walaupun pemiliknya telah meninggal dunia. Jadi Allah Akbar, minta maaf banyak. Saya tadi terus masuk je perkongsian. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati puan bonda Akiyah kita sebagai pengurusi majlis. Allahu Akbar. Pengurusi majlis pada pagi ni, dan juga kepada semua hadirin hadirat, muslimin muslimat, datuk-datuk, datin-datin, kemudian para guru, para asatizah, para doktor, kemudian ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat, muslim muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang disayangi oleh Allah, yang diberkati kehidupan dan keluarganya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, tabarakallah. Semua yang hadir ni Allah sayang. Allah sayang dirinya, Allah sayang kehidupannya, Allah sayang ahli keluarganya. Masya-Allah. Semua dapat manfaat. Atas sebab kita masuk dalam majlis ini, kuliah ilmu ni, semua dapat manfaat. Bukan diri kita je, tetapi semua ahli keluarga kita dapat. Walaupun ada ahli keluarga kita yang tengah tidur, seronok, sedap dia tidur ini, tetapi dia dapat manfaat juga. Atas kerana apa? Adanya ahli keluarganya masuk dalam kuliah. Dapat manfaat. Walaupun dia tengah tidur, Ustaz. Iya, dapat manfaat. Atas kita masuk dalam kuliah ni, dapat dia manfaat. Alhamdulillah. Tu buat opening. Minta maaf. Tadi tak buat opening. Okey, jadi insyaAllah kita teruskan. Simpanan tetap seorang Muslim. Pengajaran daripada hadis tadi, kita dapat tahu berkenaan dengan amalan orang Islam, orang mukmin ni yang berterusan. Kita kena faham. Yang berterusan walaupun dia mati pun, pahala dia ni akan berterusan juga. Ganjaran apa yang dilakukan semasa di hidup tu akan berterusan, berjalan. Ni Masya Allah ni. Walaupun kita dah tak ada, kita dah meninggal, maknanya apa ni tetap berjalan. Ustaz excited, Masya Allah lah. Lama tak bercakap dalam ni. InsyaAllah. Okey, yang pertama sekali adalah ilmu yang berguna. Ilmu yang berguna dan bermanfaat yang diajar dan disebarkan kepada orang lain. Maksudnya ilmu yang berguna, yang bermanfaat. Dikatakan tadi, min amalihi wa hasanatihi. Maksudnya, perkara ni melalui lisan, seperti ceramah, tulisan dalam bentuk buku, artikel, jurnal, termasuk dalam e-book ke dalam online, ataupun dalam FB yang kita tulis, ataupun dalam laman web, ataupun kita ada blog, ataupun kita punya Telegram, ataupun WhatsApp, ataupun kita punya status apa sekalipun, tetapi kita buat, kita hanya satu je, apa yang menyatakan perkara kebaikan, ataupun sedikit nasihat, maknanya kita tulis walaupun ia sedikit, tetapi antara ramai-ramai tiba-tiba ada di kalangan dalam kontak kita tu terbaca kita punya status yang dapat melapangkan hatinya, melapangkan dadanya. Kadang ada yang dapat jawapan. Jadi ilmu tu, amalan yang akan bawa selepas kita mati pun dia akan jalan, dia akan berterusan. Masya Allah, macam sekarang kita kat alam grup, kita kat dalam online ni.
Kita dapat sedikit, kemudian kita salin sikit nota, apa yang kita tahu, kita upload, kita update kat dalam status kita, kita update kat dalam apa ni, media sosial kita. Kemudian, ialah dia menjadi satu kita punya banker lah, simpanan kita. Dia bukannya KWSP, KWSP boleh keluar. Ini simpanan tetap kita. Dia akan simpan kat situ sampai kita dibangkitkan nanti. Sampai kita dibangkitkan. Lama tu. Lama. Okey. Kemudian anak soleh yang mendoakan dan memohon keampunan untuknya. Ini satu kurniaan yang hebat yang Allah kurniakan kepada kita, anak-anak yang soleh. Ya. Anak yang soleh ni memang susah. Susah kita nak dapat. Kalau kita dapat tu syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu anugerah yang paling hebat yang kita dapat. Kalau kita tak dapat pun jangan kita kecewa. Banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak semestinya dia sentiasa berkeadaan macam tu. Kita tak tahu satu hari nanti Allah akan buka pintu hatinya dan dia menjadi orang yang terbaik sekali. Kita jangan sangat kita selalu keji anak-anak kita. Kita jangan selalu kita rendah-rendahkan anak kita, jangan. Sebab anak ni adalah satu amanah. Amanah untuk kita bentuk dengan sebaik mungkin. Dan kesabaran kita tu sebagai mak ayah akan dinilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan akan dipertimbangkan. Akan ditimbangkan. InsyaAllah. Jadi anak-anak ni memang macam tu. Kadang-kadang kita jangan berhenti berdoa. Dan setiap mehnahnya, setiap apa yang ialah perangai ke apa yang dilakukan adalah satu bentuk ujian untuk kita sebagai mak ayah. Dan kita jangan putus asa. Jangan putus asa, jangan kecewa. Dan bersyukur kita ada anak. Dan Allah bagi kita peluang supaya ada kita punya bonus kita ni. Ni anak soleh ni satu bonus. Yang sentiasa mohon doa. Mohon doa je terus dapat, direct terus dapat. Doa je minta diampunkan terus dapat. Dia tak ada halangan. Dia tak ada hijab, tak ada halangan. Anak yang soleh doa dia direct. Begitu juga doa ibu dan ayah ke atas anaknya. Direct terus. Dia tak ada halangan. Kemudian Al-Quran yang diwariskan, iaitu dalam berbentuk mushaf ataupun yang diajar. Banyak kita yang wakafkan Quran. Wakafkan Quran. Tetapi itulah sayangnya, Quran tu jangan dibiarkan, dia kena baca. Cari tempat-tempat yang betul-betul tak ada Quran ataupun yang kita nak bagikan untuk mudah. Kalau baca ni kan ada berjalannya. Kemudian atau yang diajar. Ajar. Ini selalu mak ayah kena ingat, anak yang tak tahu mengaji, jangan kita hantar terus ke pusat pengajian. Biar kita ajarkan dia dulu alif, ba, ta tu biar kita yang ajarkan. Permulaan untuk dia memulakan Quran tu biar kita. Macam kita ajar Bismillahirrahmanirrahim, suratul Fatihah, ayat-ayat surah-surah yang lazim. Biar kita yang mulakan, kita didik anak kita selawat. Itu salah satu perkara ilmu yang akan dibawa sampai mati. Betul ke Ustaz? Betul. Allahu Akbar. Kita ajar dia selawat. Ataupun kita ajar perkara yang kebaikan. Misal kata contohnya lah, nak minum duduk. Dia kata panggil nama anak kan, Abdul Rahman, minum duduk. Minum duduk. Dia akan ingat bila ayahnya tak ada, dia akan ingat nasihat-nasihat yang baik. Bila nak minum berdiri, dia teringat ayah yang pernah berkata, Abdul Rahman minum duduk, terus dia duduk, dapat pahala. Jadi perkara kebaikan kita sebar kepada anak-anak, cerita kepada anak-anak perkara kebaikan. InsyaAllah satu hari nanti masa kita tak ada, dia akan ingat kepada kita. Macam kita lah, kita dah kehilangan mak ayah, kita kenang tak nasihat-nasihat yang baik daripada mak ayah kita? Kenang. Time kenang tu lah memang terus berderai air mata jatuh. Kenang terus berderai, itulah tanda kesucian. Tanda kesucian hati kita, tanda kesucian ibu dan ayah dalam memberi nasihat.
Oh, kita kata andainya ada lagi. Masya Allah. Kan nikmat tu. Jadi tak apa. Selagi kita ada, kita buat yang terbaik. Anak-anak pun kita tengah ada lagi, kita buat yang terbaik. Jangan risau. Baru-baru ni saya jumpa ada seorang makcik tu. Dia sorang-sorang dia pergi. Dia dulu pernah kerja dekat kapal. Kerja bagian akaun. Dia dah bersara dah. Dalam umur 60 lebih, 70 lebih dah. Tapi dia kuat. Saya tengah makan sarapan pagi. Dia jalan sorang-sorang. Lepas tu saya tegur lah. Makcik nak pergi mana? Laju makcik jalan. Sihat makcik ni. Saya kata, lepas tu saya ingatkan. Dia setakat macam tu je. Senyum tegur macam tu je. Sihat. Tapi dia patah balik. Dia cerita lah. Dia cerita makcik dulu nak tahu kenapa. Alhamdulillah makcik diberi yang kesihatan yang baik. Dulu makcik memang suka berjalan. Makcik memang jalan laju. Saya kata itulah tak padan makcik. Tak padan makcik jalan laju sangat ni. Tak kena dengan usia. Tak kena dengan usia. Laju tu jalan. Saya kata makcik laju jalan makcik ni. Makcik dulu kerja kat kapal. Atas bawah semua makcik kena jalan kaki. Kerja kena jalan kaki. Dia kata sekarang ni anak-anak semua dah besar. Dia kata Ustaz, anak-anak dah besar. Nak ajak pergi kedai makan pun kadang-kadang diorang malas. Dia dah cerita sedih. Cerita awal memang dah best dah. Macam mula-mula cerita dah seronok. Bila pertengahan dia punya cerita sedih lah. Makcik-makcik kan macam tu. Anak-anak dah tak nak teman saya Ustaz. Kenapa anak-anak teman? Lah anak-anak dah ada pasangan masing-masing. Kemudian dah ada kehidupan masing-masing, dah ada keluarga masing-masing. Jadi itulah, saya mula-mula sedih juga. Dia cerita dengan saya. Mula-mula saya sedih kat Ustaz. Nak pergi tak ada orang teman. Ajak suami malas pula. Kan? Lepas tu ajak anak-anak, semua kata tak apalah mak pergilah. Apa semua. Masing-masing dah ada kehidupan masing-masing. Jadi mula-mula seminggu dua tu saya sedih. Saya ada sikit kemurungan. Kemudian saya fikir-fikir balik, nak buat apa? Aku sedih. Aku ni sihat. Kaki pun elok lagi. Jadi aku pun boleh drive. Jadi alhamdulillah lah. Dia positifkan dia punya minda dia. Dia positifkan dia punya hati dia. Kemudian dia pergi. Dia kata aku nak buat yang terbaik untuk diri aku. Sihat aku. Diri aku ni. Dia pergi seorang-seorang. Pergi. Lama pula berburak dengan saya tu. Saya nak makan nak habis kan tak sempat nak habis. Layankan je lah. Semua kita anggap sebagai mak kita. Layankan berburak. Mungkin ni lah. Dah lama sangat pendam. Berburak lah. Jadi alhamdulillah. Itu kita kena ambil iktibarnya. Pengajarannya. Jangan kita kemurungan sangat. Jangan kita sedih lama-lama sangat. Kita buat yang terbaik untuk kehidupan kita. Makcik-makcik senang sensitif. Betul. Macam mak saya pun sama tu. Tapi kita kena positifkan. Saya tengok makcik tu memang positif. Dia memang dia ambil akaun, dia kerja kat cruise. Kerja kat kapal. Selalu pergi belayar. Dia kata memang dia ni. Alhamdulillah. Jadi kita kena ambil kat situ. Jangan lama-lama. Manfaatkan diri yang sebaik mungkin. Manfaatkan, buat yang terbaik. Allah bagi kesihatan, Allah bagi masa ni buat yang terbaik. Takut nanti kita tak ada masa. Tak ada masanya. Sakitnya lagi apa semua. Jadi buat yang terbaik. InsyaAllah. Kemudian masjid yang dibina. Yang ni alhamdulillah. Simpanan yang kekal. Walaupun satu bata. Walaupun segenggam pasir kita mewakafkan untuk pembinaan masjid ataupun surau. Masya Allah. Walaupun segenggam pasir. Tetapi ianya kekal sampai akhirat. Jadi kena rebutkan insyaAllah. Kemudian rumah tumpangan yang dibangunkan. Ni untuk Ibn Sabil. Untuk yang musafir yang terputus bekalan. Kita buat satu homestay. Ada orang nak tumpang, kita tumpangkan lah. Kadang kita nampak yang ramai. Kadang ada kita dapat lihat orang yang tiba-tiba tengok ditimpa musibah kena keluar daripada rumahnya. Tak ada tempat nak pergi. Kebetulan itu tanda-tanda Allah nak tengok, Allah tengah uji kita lah. Nak ke tak nak syurga ni? Nak tak nak kau punya bonus ni? Allah dapat tu lah satu bonus tu kita. Dapat tumpangkan orang je kat rumah. Ada yang suka tak bagi tetamu balik. Ada. Tak payah balik lah, duduklah semalam kat sini. Ada.
Borak-borak tak sedar dah pukul 10.30. Tetamu pun macam seronok pula berborak. Berborak lagi. Nak balik dah malam. Tak payahlah balik. Tumpang je sini tidur semalam. Dapat pahala. Dan kita melayani tetamu. Salah satu simpanan tetap pahala yang berterusan akan berjalan. Kemudian sungai yang dibina untuk manfaat manusia dan makhluk lain. Sungai yang dibina untuk manfaat manusia dan makhluk lain. Kita bina satu laluan air ataupun kita buat telaga. Telaga-telaga yang banyak lu kat Kemboja orang nak buat, kat Somalia, Afrika orang nak buat tu. Alhamdulillah. Tapi kadang Ustaz ada yang tak betul Ustaz. Tak betul tak apalah, itu antara dia dengan Allah Ta'ala lah. Kalau tak betul kita dapat dua pahala. Satu pahala sedekah kita dapat, satu pahala kita ditipu dapat pahala. Yang penting kalau kita rasa kita nak buat kebaikan, kita buat. Kalau benda tu meragu-ragukan kita, tak payahlah. Kalau kita rasa aku nak lah, tapi takut pula. Kan ada orang macam tu. Aku nak lah tapi takut pula lah. Takut tak apa. Tak mendatangkan apa-apa. Ada. Takut pula. Ada yang terus dia dengar je bisikan dalam hati dia perkara kebaikan, dia terus buat. Ada yang macam tu yang bagus. Dia dengar dia terus buat. Dia dengar terus buat. Yang kedua jenis macam tu. Takut-takut. Takutlah kena tipu. Takut kena tipu. Takut kena tipu payah. Tak apa. Okey. Kemudian sedekah yang kita lakukan ke atas harta semasa kita sihat dan semasa hidup, sama ada dalam bentuk wakaf, derma maupun sedekah. Alhamdulillah. Ini pengajaran kita dapat hadis tadi. Sedekah. Sedekah paling mudah sangat. Tak payah susah-susah. Sedekah dalam JNI ni kan dah buka tadi. Ada kat situ nombor akaun nombor semua. Sedekah kali RM5 ke RM1 ke RM10 ke untuk perjalanan majlis ilmu. Masya Allah, lagi besar pahalanya tu sebab kita ni ada kat alam ni. Senangnya, mudahnya. Kita kena faham hikmah kenapa Allah hadirkan. Bukannya kita keluar ni untuk kepentingan gemuna iman, bukan. Untuk kita punya kepentingan diri kita. Kalau kita faham lah. Kita faham. Mana ada orang nak adakan para asatizah yang hebat-hebat dalam ni. Kita boleh belajar mengaji secara online. Kita ada daurah kitab macam-macam. Kalau tak kita nak pergi menuntut ilmu ni nak kena pergi keluar. Dengan yalah nak kena pergi tempat-tempatnya kan. Ini dah mudah dah. Online ni hujung jari je. Ambil handphone buka. Tekan sikit kan. Ada masuk dalam grup. Tekan sikit dah. Dah masuk dalam grup. Tak payah nak jalan-jalan kaki, nak kena hadir ni apa semua. Jadi dah mengikut teknologi pada zaman. Teknologi pada zaman untuk memudahkan. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk kepada tajuk kita. Tadi mukadimah ni simpanan tetap. Ini simpanan tetap kita ni dalam ni. Ini simpanan yang kekal. Okey, auzubillahi minasyaitanirrajim. Kita masuk kepada tajuk kita iaitu kemuliaan bulan Rajab. Kita dah masuk bulan Rajab, tapi tak apalah, kita dah pertengahan dah. Tapi tak apa, saya nak sampaikan juga pentingnya, kenapa pentingnya bulan Rajab ni, kenapa bulan Rajab ni termasuk dalam bulan-bulan haram. An Abi Bakrah Nafi bin Haris radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala az-zamanu qad astadara ka hayatihi yawma khalaqallahu samawati wal ard as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum salasatun mutawaliyatun zulqa'dati wa zulhijjati wal muharramu wa rajabu mudar allazi baina jumada wa sya'bana. Hadis riwayat Bukhari, nombor hadis 4054. Setiap hadis yang sahih, yang mana yang bermaksud hadis tadi adalah daripada Abi Bakrah Nafi' bin Al-Haris radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu berputar sebagaimana keadaannya ketika Allah SWT menciptakan langit dan bumi. 1 tahun terdiri daripada 12 bulan. Daripadanya terdapat 4 bulan yang haram.
Haram ni maksud yang suci. Bukannya haram, tak boleh sentuh. Haram, berdosa. Haram ni suci, mulia. Iaitu 3 daripadanya mengikut turutan Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram. Dan yang keempat adalah Rajab Mudhar. Terletak antara Jamadil Akhir dan Sya'ban. Bulan yang kita masuk ni. Bulan yang kita sedang ada sekarang ni. Kita berada di pertengahannya ni. Adalah bulan Rajab. Jadi kat sini hadis tersebut tadi, berkenaan hadis tadi adalah bulan haram adalah 4 bulan. Tadi Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Bermaksud bulan ini diharamkan berperang dan juga ia adalah bulan yang suci di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan sebarang kezaliman dan setiap kezaliman yang dilakukan dosanya adalah lebih besar berbanding bulan-bulan yang lain. Apa maksud dia? Maknanya kita dilarang membuat kezaliman pada diri kita. Kezaliman macam mana Ustaz? Buat dosa. Dilarang. Dan kita dituntut untuk kita memperbanyakkan amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan yang baik. Kerana apa? Kerana ianya akan digandakan. Setiap perbuatan kebaikan macam ni kita dapat masuk ni kuliah ni, digandakan pahalanya. Digandakan ganjaran. Dia bangkit tadi, masuk pula. Sembahyang subuh dia terus masuk baca Yasin semua, Masya Allah, digandakan. Berbeza dengan bulan-bulan yang lain. Itu kemuliaan pada bulan haram. Kemudian, bulan Rajab Mudhar mengikut Syekh Mustafa Al-Bugha, perkataan Mudhar ini dinisbahkan kepada satu kabilah yang dinamakan Bani Mudhar kerana kabilah ini amat menjaga akan pengharaman bulan tersebut berbanding bulan-bulan lain. Ada satu kabilah yang menjaga, yang maknanya menjaga pada bulan ni, jaga betul-betul. Berkenaan dengan pengharaman, betapa sucinya pada bulan haram. Imam Hafiz Ibn Katsir di dalam tafsirnya telah menukilkan pendapat Ibn Abbas radhiyallahu anhu yang menyatakan bahawa setiap kezaliman yang dilakukan di dalam bulan-bulan haram ini dosanya adalah lebih besar. Imam Ibn Katsir. Begitu juga amal soleh yang dilakukan juga adalah lebih besar pahalanya berbanding bulan-bulan lain. Kita boleh tengok dalam tafsir Ibn Katsir. Dinyatakan berkenaan dengan kelebihan, kemuliaan bulan-bulan haram di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ibn Rajab Al-Hambali menjelaskan maksud Rajab ialah agung. Boleh tengok dalam kitab Lataif Al-Ma'rif. Oleh sebab itu bulan Rajab adalah bulan yang agung dan mulia. Antara keistimewaannya dalam bulan Rajab ni apa yang istimewa dalam Rajab ni? Dalam Rajab ni adalah tentang pensyariatan, ketetapan solat 5 waktu sehari semalam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berlaku peristiwa Isra wal Mi'raj yang menurut majoriti ulama'nya berlaku pada 27 Rajab. Kemudian bulan Rajab antara 4 bulan haram di mana kita digalakkan menggandakan setiap amalan kita. Memang digalakkan, dituntut untuk menggandakan setiap amalan kita. Amalan yang soleh yang kita lakukan dalam bulan-bulan ini. Dalam bulan-bulan haram. Maksudnya digalakkan, dituntut untuk memperbanyakkan sebanyak-banyaknya dalam bulan haram ini. Kerana apa tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu dan ayah-ayah? Sebab apa? Allah nak mentarbiah kita, nak melatih kita dalam bulan haram ni. Dalam bulan Rajab, Sya'ban, kemudian masuk Ramadan. Jangan dah besok Ramadan, sibuk kita nak mentarbiah diri kita. Sibuk baru nak belajar bangun malam. Baru nak belajar puasa pula. Sebab dalam bulan ni nak mentarbiah diri kita untuk menggadakan amalan. Masuk bulan Ramadan kita dah biasa dah. Kan kita dapat lihat ada orang tu tak tinggal maghrib, lepas buka je terus pergi masjid. Masjid pula semayang lepas semayang maghrib pula mengaji Quran masuk bulan Isyak. Lepas Isyak pula tunggu pula tarawih. Lepas tarawih tadarus pula sampai pukul 12. Lepas pukul 12 pula bangkit pula Qiyamul Lail pula pukul 4, 4.30. Kemudian pula
sahurnya pula, nak hantar anak pula 6.30 habis sekolah. Masya Allah. Macam mana tu? Kan penat tu. Tapi kita tak rasakan penat sebab bulan tu bulan keberkatan. Adanya keberkatan dalam tu hingga menjadikan kita kuat. Dan kita kena latih daripada sekarang. Kata apa ni, saya punya tuan guru, kalau kita nak bertemu malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan, kita kena bersedia daripada bulan Rejab ni. Kalau kita nak bertemu pada malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan, kita kena bermulanya beramal ni dalam bulan Rejab. Rejab, Sya'ban, Ramadan. Jadi kita kena rebutkan peluang lah yang ada. Peluang yang ada. Kemudian Abu Bakar Al-Bakhi berkata, Syahrul Rajabin Syahruz Zar'i. Bulan Rejab itu waktu menanam. Syahrul Rajabin Syahruz Zar'i wa Syahrul Sya'bana Syahruz Syaqi. Wa Syahrul Sya'bana Syahruz Syaqi Zar'i. Bulan Sya'ban waktu menyiram tanaman. Wa Syahrul Ramadana Syahrul Hisadiz Zar'i. Dan bulan Ramadan waktu menuai hasilnya. Apa tadi? Bulan Rejab waktu menanam. Bulan Sya'ban waktu menyiram tanaman. Dan bulan Ramadan waktu kita untuk menuai hasil-hasilnya. Masya Allah. Maknanya waktu bulan ni lah. Semai benih-benih. Buat amalan yang baik-baik. Waktu Sya'ban, bulan Sya'ban nak, kita kekalkan konsisten. Kekalkan, tambahkan sikit mana yang patut. Bulan Ramadan, Masya Allah. Baru kita rasa dia punya kenikmatan. Itu sebab kalau kita tengok ayah-ayah kita ataupun atuk-atuk kita ataupun tuan-tuan guru kita, bila masuk dia malam 1 Rejab tu, mereka akan berdoa dengan menangis-nangis. Dulu masa saya kecil saya tak tahu kenapa nangis ni. Kan? Masa masuk Rejab, Sya'ban tu awal Ramadan nangis-nangis. Doa nangis-nangis. Nangis-nangis tak isak-isak. Dulu kecil-kecil tak tahu. Apa ni? Apa menangis-nangis ni? Tanya arwah ayah, tanya atuk. Kenapa nangis-nangis? Rupanya dah besar ni pun kita tahu. Rupanya dia punya nikmat dia. Nikmat dia masuk dalam bulan Rejab. Nikmat kan? Masuk bulan Haram. Lepas tu tanda-tandanya kita dah semakin hampir bulan Ramadan. Kan rasa nikmat Allah. Nikmatnya tak lama lagi Ramadan ni. Sibuk lah. Sibuk apa? Sibuk ukur baju. Kan? Ukur baju untuk raya. Allahu Akbar. Kita dah kena tukar dah. Dah kena tukarkan lah. Allahu Akbar. Awal sangat ni. Pening saya tengok. Pening saya tengok. Saya kata pergi kedai nak jahit seluar. Kenapa ni ramai-ramai ni? Siap kain-kain ni. Ukur baju Ustaz. Ukur baju untuk kenduri kahwin ke? Tak ada Ustaz. Untuk hari raya. Saya kata, la ilaha illallah. Saya kata, makcik, kak, apa ni, lambat lagi kak. Tak apa Ustaz, senang awal-awal. Tak kembang ke nanti? Kan takut kembang je. Tak apa Ustaz. Kan? Semangat je. Tak apalah. Kita pun kata jangan lupa. Rejab, Sya'ban, Ramadan. Baru Syawal. Saya kata. Semua pun alhamdulillah lah. Nak tak nak kita kena ingatkan. Dia pun kata jangan lupa. Rejab, Sya'ban, Ramadan. Rejab, Sya'ban, Ramadan. Baru Syawal. Okay. Jadi insyaAllah kita masuk seterusnya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. Sadaqallahul azim. Yang mana yang bermaksud sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah SWT ialah 12 bulan.
yang telah ditetapkan dalam kitab Allah semasa ia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan yang dihormati. Surah Taubah yang ke-36. Di sini kita dapat lihat yang mana bulan haram ni 4 bulan dalam Islam, iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rejab bulan ni. Maknanya kelebihan ni kita dapat tahu tadi dalam tafsir oleh Ibnu Katsir, dalam tafsirnya pun dalam pendapat Ibnu Abbas mengatakan bahawa apa yang kita lakukan dalam bulan ni kita zalim diri kita. Maknanya dilarang menzalimi diri kita ni. Jangan. Kalau boleh tahan sikit. Jangan kita kena menghormati bulannya. Maknanya tu apa akan digandakan. Setiap apa yang kita buat ni dalam kehidupan kita akan digandakan. Jadi kena berhati-hati dan berjaga-jaga. Kemudian kita boleh lihat, berkenaan kita dapat lihat banyak sangat ada pandangan-pandangan. Masuk bulan Rejab tak bolehlah nak puasa. Dilarang orang nak berpuasa. Tak boleh. Tak boleh nak larang orang nak beramal soleh. Kenapa? Di dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Quwaitiyah mengatakan bahawa jumhur ulama daripada mazhab Al-Hanafi, Al-Maliki dan juga Al-Syafi'i mengatakan sunat berpuasa pada bulan-bulan haram. Sunat. Tetapi bukannya sunnah. Dia sunnah lain. Sunnah ni sumber-sumber daripada Nabi SAW. Sunat ni buat kita dapat pahala, tak buat kita tak dapat dosa. Kena faham maksud sunnah dan juga sunat. Ada beza dia. Kemudian selain digalakkan puasa dalam bulan-bulan haram, maka tidak menjadi kesalahan bagi siapa yang ingin bersama 3 bulan berturut-turut, iaitu Rejab, Syaban dan Ramadan. Ada orang soleh buat 3 bulan seterus direct. Rejab, Syaban dan Ramadan. Tak ada masalah. Berkata Al-Syekh Al-Alamah Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah bahawa puasa 3 bulan berturut-turut ialah puasa penuh pada bulan Rejab, Syaban dan Ramadan diamalkan oleh para salihin. Ini ulama dunia. Ulama dunia mengatakan. Ada bukannya ustaz-ustaz peringkat-peringkat kampung, peringkat-peringkat mukim, peringkat-peringkat daerah, bukan. Ulama dunia. Mengatakan nak puasa sampai 3 bulan berturut-turut tak ada masalah. Sebab apa? Itu diamalkan oleh para orang yang soleh. Dan tidak bercanggah selagi mana dia mampu nak melakukannya. Dan tidak beriktikad bahawa ia adalah sunnah. Itu. Maknanya jangan kita anggap itu adalah sunnah, kan? Maknanya dia nak puasa untuk sebagai amalan. Puasa ni kan amalan orang soleh. Dan puasa ni ada pintu. Ada ustaz makcik yang sama, grup berjanji dulu kat kampung. Masya Allah. Ada orang yang suka puasa ni, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah, akan masuk satu pintu khas. Pintu khas. Itu pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan. Nanti Allah akan panggil dengan penuh lemah lembut. Wahai hamba-hambaku yang suka berpuasa. Wahai hamba-hambaku yang suka berpuasa. Masuklah lalu pintu ni. Itu rombongan kita yang suka berpuasa. Masuk dalam pintu surga Allah Ta'ala tanpa dihisap sekalipun. Tanpa dihisap sekalipun. Itu kelebihannya. Jadi ada yang kata tak boleh nak puasa, tak ada masalah. Sebab apa? Puasa ni amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang soleh. Tak ada masalah. Puasalah puasa Isnin Khamis. Selalu kita puasa hari Khamis dalam Rajab kita tambahkan puasa hari Isnin pula. Lepas tu kita hidupkan puasa putih 13, 14 dan 15. Kan? Ini tak ada masalah. Bulan ni adalah bulan tarbiyah. Bulan tarbiyah diri kita. Tak masalah. Okey. Kemudian selain itu, Syekh Atiyah Sakar berpendapat bahawa puasa penuh pada bulan Rejab, Syaban dan Ramadan tidak ada dalil yang menghalangnya. Maknanya tak ada dalil pun yang menghalang. Maknanya boleh buat.
Hari putih. Ini putih. Jadi tak ada dalil yang nak menghalang, tak ada masalah, nak buat boleh buat. Tetapi jangan kita beriktikad menganggap ini adalah sunnah. Okey, kita sambung seterusnya lagi sikit, iaitu Rejab maksud dia apa? Iaitu Rejab ni maksud dia membesarkan, mengagungkan. Membesarkan, mengagungkan. Selain itu, ia dinamakan bulan Rejab kerana mereka menggunakan bulan ini ketika zaman jahiliah dengan meninggalkan peperangan padanya. Perkataan jamak bagi Rejab adalah Arjab. Alif, Ra, Jim, Alif, Ba. Dan jika digabungkan Rejab dan Sya'ban, dinamakan sebagai Rajaban. Ra, Jim, Ba, Alif, Nun. Rajaban. Boleh lihat dalam kitab Mukhtar As-Sihah. Kemudian Rejab merupakan bulan ketujuh daripada tahun Hijriah dan merupakan bulan haram yang diharamkan berperang atau pembunuhan padanya. Kemudian Sultan Ulama Syekh Izzuddin Ibn Abdul Salam dan Al-Hafiz Ibn Salah ulama sepakat berfatwa bahawa puasa pada bulan Rejab adalah ibadah yang digalakkan. Ibadah yang digalakkan. Dan juga melarang puasa bulan Rejab adalah tindakan yang tidak tepat dan tidak betul. Tak boleh. Maknanya tak ada masalah. Maknanya ibadah yang digalakkan. Untuk puasa sebab kita nak menghampiri bulan Ramadan. Al-Hafiz Ibn Salah dalam fatwanya berkata, memang tiada hadis khas yang menetapkan kelebihan puasa Rejab. Akan tetapi perkara ini tidak boleh menjadi alasan untuk meninggalkan puasa tersebut kerana masih banyak hadis yang menggalakkan puasa secara mutlak. Hadis Abu Daud dan lain-lain yang menggalakkan puasa pada bulan-bulan haram cukup untuk menggalakkan perkara ini. Ada juga. Maknanya menggalakkan untuk kita puasa dalam bulan-bulan haram. Kemudian antara nama-nama Rejab, selain Rejab, ada lagi nama-namanya, maknanya ada 14 nama. Yang pertama Al-Asam, yang kedua Al-Asab, Rajmun, Syarul Haram, Al-Mukim, Al-Mu'alla, Al-Fard, Munsilul Asinnah, Munsilul Ali, Munzi'ul Asinnati, Asinnah, Syarul Atirah, kemudian Mubadi, Mu'ashish, Mu'ashish, Syahrullah, Syahrullah. Kat sini banyak kelebihan nama-nama bulan Rejab. Jadi tak ada masalah. Tak ada masalah kita nak berpuasa, nak puasa ganti, nak puasa sunat ke. Jadi tak ada masalah. Ada yang kata tak boleh Ustaz nak puasa dalam bulan Rejab. Tak ada hadis. Nabi tak boleh buat. Nabi tak boleh buat. Jadi tak boleh kata macam tu. Sebab puasa ni, puasa amalan-amalan orang-orang yang soleh yang kita boleh ikut. Yang kita boleh ikut. Amalan yang soleh, amalan yang baik, amalan yang Allah cintai. Okey. Seterusnya, last sekali iaitu berkenaan dengan hadis-hadis ataupun amalan yang kita boleh buat dalam bulan Rajab adalah berdoa lah. Amalan berdoa kepada Allah SWT, iaitu banyakkan berdoa, ya Allah berkati kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami dalam bulan Ramadan, dan berkati pula kami dalam bulan Ramadan. Banyakkan doa dalam bulan Rajab, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar, astaghfirullah al-zal jalali wal ikram min jami' zunubil wal asam. Aku mohon ampun kepada Allah
yang memiliki keagungan dan kemuliaan dari segala dosa. Kita minta kepada Allah SWT. Ataupun ada Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Banyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga amalan-amalan soleh yang lain seperti bersedekah, bangun malam, kita tahajud, baca Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi sikit saja lagi. Saya nak kongsikan berkenaan dengan hadis-hadis yang tidak sahih berkaitan bulan Rajab. Yang pertama sekali, dikatakan bahawa Nabi SAW bersabda, fadlu syahri rajabin ala syuhuri ka fadlil Qur'ani ala sairil kalam. Yang mana bermaksud kelebihan bulan Rajab berbanding bulan-bulan lain adalah seperti kelebihan Al-Quran berbanding semua jenis kalam. Hadis ni hadis yang palsu. Dan juga merupakan pendapat Imam Ibn Hajar dalam Al-Tabyin. Maknanya hadis tersebut adalah hadis yang palsu. Kemudian dikatakan bahawa Nabi SAW bersabda, la taghfalu an awwali jumu'atin min rajabin fa innaha laylatun tusammiha al-malaikatu raghaib. Maksudnya janganlah kamu lalai pada Jumaat yang pertama daripada bulan Rajab kerana sesungguhnya terdapat padanya satu malam yang dinamakan oleh malaikat sebagai al-raghaib. Hadis ni adalah dusta keseluruhannya menurut pendapat Ibnu Al-Qayyim dalam Al-Manar Al-Munif. Yang ketiga, inna fil jannati nahran yuqalu lahu rajabin ma'uhu ashaddu bayadan minal labani wa ahla minal asali man sama yawman min rajabin saqahu Allahu min zalikan nahri. Maknanya bahawasanya dalam syurga ada sebuah sungai yang dipanggil Rajab. Airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Barang siapa berpuasa sehari daripada bulan Rajab, nescaya Allah memberinya minum dari sungai tersebut. Hadis tersebut, hadis ini adalah hadis yang batil menurut Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Mizan Al-Mu'tadil. Kemudian dikatakan bahawa Nabi SAW man sama awwala yawmin min rajabin ya'dilu zalika bisiyami sanatin wa man sama sab'ata ayyamin ughliqa anhu sab'atu abwabin nar wa man sama min rajabin 10 ayyamin nadai munadin minas sama'i ansal tu'tah. Maknanya kat sini maksud bahawa barang siapa yang berpuasa pada hari pertama bulan Rajab umpama berpuasa setahun, barang siapa yang berpuasa 7 hari ditutup baginya 7 pintu neraka, dan barang siapa yang berpuasa bulan Rajab 10 hari diseru daripada penyeru dari langit bahawa mintalah lalu diberikan apa yang diminta. Hadis ni hadis yang batil dan tiada asal baginya menurut Imam Asy-Syaukani dalam kitab Al-Fajr Al-Rabbani. Tetapi kat sini kita tengok fatwa ulama berkaitan bulan Rajab. Maknanya kat sini adalah sunat berpuasa pada bulan haram. Kerana apa? Berdalilkan sumber daripada hadis Imam Muslim. Dia ambil daripada Imam Muslim punya hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdal salati ba'da salatil maktubati as-salatu fi jawfil laili wa afdal siyami ba'da syahri ramadhana siyamu syahrillahil muharrami. Apa yang dikatakan tu maksudnya, sebaik-baik solat selepas solat fardu adalah solat malam, dan sebaik-baik puasa selepas daripada Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, iaitu Al-Muharram. Riwayat Muslim. Jadi itu dia punya dalil. Dalil untuk yang mengatakan puasa sunat. Puasa sunat dalam bulan haram. Maksudnya sunat berpuasa pada bulan-bulan haram. Berdalilkan dalil yang tadi, hadis yang tadi. Okey. Jadi insyaAllah itu saja daripada saya untuk perkongsian pada hari ini, pagi-pagi ni. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Agama Nur Iman atas jemputan.
menyampaikan tazkirah hingga perkongsian kelebihan, kemuliaan bulan Rajab. Banyakkan kita beramal, banyakkan kita memohon keampunan kepada Allah SWT, beristighfar. Sebab apa Allah kurniakan kepada kita ni satu kehidupan ni yang sangat-sangat sangat-sangat memang paling tinggilah kurniaan, iaitu kehidupan lah, hidup. Hidup. Hidup ni kan satu kurniaan yang paling hebat. Kita dapat buat macam-macam dalam kehidupan kita. Jadi buat yang terbaik. Dengan kita nak masuk bulan Ramadan lagi, buat yang terbaik insya-Allah. Jadi insya-Allah itu saja daripada saya. Jadi ada apa-apa soalan sebelum kita tangguhkan kita punya kuliah kita pagi ni insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, lama lah tak dengar dengan suara Ustaz ni. Lebih 4 bulan lah saya rasa. Tapi namanya bersyukurlah. Jadi saya ada satu persoalan memandangkan kita nak berpuasa ni. Banyak orang asyik untuk bayar zakat lah ya. Jadi seperti kita sudah maklum bahawa pemerintah ada mengulakan arahan melalui kutubah dan sebagainya, di mana kita sama ada diwajibkan atau tidak, saya tak pastilah, untuk membayar zakat melalui ulu amri ya. Jadi ada dua sebab saya tak berapa sangat cenderung untuk melalui ulu amri ni. Satu adalah saya takut terpesong niat kita lah. Kenapa? Kerana kebanyakan bayar zakat untuk mendapatkan resit untuk mendapat tax exemption. Satu. Ya. Yang kedua, saya pastikan bahawa saya tak pasti ke mana perginya duit zakat ni. Kerana apa? Kalau kita fikirkan bahawa kalau kita ada zakat ya, kita kena beri utamaan pada keluarga kita yang terdekat. Satu. Yang kedua, pada kampung kita. Tiga, kepada tariah kita. Keempat, pada jabatan atau tafiz-tafiz yang dekat dengan kita ataupun kebajikan. Jadi apakah hukumnya Ustaz sekiranya kalau kita tidak mematuhi arahan ulul amri, di mana kita bayar terus kepada asnas dan kita bayar terus dengan jumlah yang kita fikirkan bahawa yang sesuai dengan keadaan sekarang, di mana untuk keperluan mereka. Jadi adakah ini berdosa Ustaz, dan adakah ia sah zakat kita yang kita mengingkari arahan ulul amri, di mana kita bayar terus kepada asnaf-asnaf yang ikut prioriti tadi. Maksud saya tadi, saudara mara kita, kampung kita, tariah kita, jadi institusi yang dekat dengan kita, tafiz dan juga pusat-pusat kebajikan. Jadi adakah amalan kita ini berdosa dan adakah sah bayar zakat kita? Terima kasih Ustaz. Sama-sama Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, soalan yang bagus dan juga baik. Berkenaan dengan zakat ni, memang ketetapan daripada kerajaan-kerajaan negeri, majlis-majlis agama Islam negeri menetapkan negeri sekian berapa, negeri sekian berapa. Zakat ni pun yang kita bayar tiap tahun yang wajib kita bayar adalah zakat fitrah. Dan juga kalau kita ada perniagaan, zakat harta, zakat perniagaan. Kemudian kalau kita ada emas banyak, zakat harta lah. Binatang ternakan menggunakan zakat. Jadi untuk zakat ni adalah menyucikan harta kita. Menyucikan harta kita. Jadi tak ada masalah kalau kita nak bayar mengikut kita punya cara kita tersendiri, tak ada masalah. Cuma dengan kaedah-kaedah yang kita faham lah. Tak ada masalah. Untuk yang sekurang-kurangnya kita keluarkan zakat. Kita keluarkan sedikit harta kita untuk menyucikan kita punya harta kita tu lah. Sebab apa? Harta kita tu untuk kita makan, untuk kita kehidupan kita, untuk ahli keluarga kita. Jadi kita nak harta kita tu diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu seperti Datuk tadi, jadi tak ada masalah. Maknanya kita tahu, kita faham, maknanya kita menjalankan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Mengeluarkan kita punya sedikit harta untuk menyucikan harta kita. Tapi dalam majlis agama Islam, lembaga zakat, dia dah ada dia punya kiraan-kiraan. Kalau kita tak tahu, kita boleh refer kepada lembaga zakat. Lembaga zakat tak ada masalah untuk kita bertanya. Kalau kita nak bayar sekian-sekian, kita boleh cari fakir miskin.
Kita kena tahu dia punya fakir miskin tu macam mana. Jangan fakir miskin ada esro, ada aircon, tak termasuk dalam fakir miskin. Kita kena faham. Dia kena cek. Ada fakir miskin ni betul-betul dia miskin. Betul-betul dia miskin. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Tak ada apa pun dalam rumah. Itu boleh cek. Kemudian yang memang terbaik, afdal yang terbaik adalah sedekah daripada ahli keluarga kita lah. Kita boleh lihat bagaimana banyaknya rumah-rumah anak yatim ni lah. Kalau kita faham takkan ada rumah anak yatim, dan takkan ada rumah orang tua-tua. Sekarang rumah orang tua-tua pun bukannya orang tua-tua duduk. Rumah orang tua-tua ni banyak orang muda-muda duduk. Kalau tak percaya, kita boleh pergi ziarah. Kita tengok, ada kan terkejut, ada orang muda dalam rumah orang tua-tua. Terkejut saya. Saya pergi ziarah, terkejut. Lepas tu macam mana boleh ada ni? Masya Allah. Sedih lah. Jadi untuk berkenaan dengan zakat tu tak ada masalah Datuk. Kita boleh salurkan. Kita ada kefahaman, kita ada ilmunya, tak ada masalah. Kita tahu kat mana aku nak salurkannya. Kat mana aku nak salurkannya. Ini tak ada masalah. Jadi kalau kita tengok kiraan, kaedahnya kita boleh, kalau kita rasa macam tak betul ke apa ke, kita boleh refer kepada, rujuk kepada Majlis Agama ataupun lembaga zakat berkenaan kiraan-kiraannya. Sebab dia dah ada kaedah dia tu. Dia dah ada kaedah calculation tu. Kira-kiranya. Wallahu alam. Mungkin ada soalan daripada Puan Hasrinda yang kat tangan tu. Maaf, saya tak ada soalan. Terima kasih Ustaz tadi ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Datuk. Mungkin ada satu soalan lagi ke? Ataupun ada yang nak bertanya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada terbaca yang hadis berkenaan dengan doa bulan Rejab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan tu hadis dhaif. Lepas tu kita disuruh amalkan Allahumma salimni li Ramadan wa salim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Okey. Jadi soalannya? Soalannya kita boleh amalkan yang doa yang tadi yang saya sebut yang first tu ke, ataupun kita tinggalkan tu amalkan yang saya sebut yang baru ni? Okey, Alhamdulillah, Masya Allah, soalan yang baik, soalan yang bagus untuk kefahaman kita semua. Jadi berkenaan dengan doa-doa daripada semua hadis yang dhaif. Jadi kita kena ingat hadis-hadis yang dhaif ni bukannya tak diterima, tetapi diterima, cuma tidak boleh dijadikan sebagainya hujah dan dalil yang kuat lah. Tetapi untuk fadilah amal, untuk kelebihan-kelebihan beramal boleh. Jangan kita larang sebab boleh beramal. Jadi itu peranan asatizah, peranan guru-guru untuk jangan melarang. Sebab apa? Nabi tak larang. Jadi tiada larangan. Ulama-ulama pun tak melarang, malah dianjurkan, digalakkan untuk kita beramal dengan amal yang soleh. Dan berdoa ni adalah salah satu amalan yang soleh. Jadi berkenaan dengan dua doa tadi boleh kita amalkan. Jadi mana yang kita nak amalkan, jadi tiada masalah. Nak amalkan Allah barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Saya pun baca doa tersebut. Saya bertugas sebagai imam di Kajang. Memang saya baca doa tu. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kalau nak baca doa tadi pun tak ada masalah. Untuk kita, yang penting kita doa. Yang penting kita buat amalan yang baik kat situ. Jadi jangan kita melarang. Tak boleh buat. Tak boleh. Ini tak boleh pakai. Tak boleh. Jadi kita kena faham. Kita jangan, yalah, masing-masing ada pendapat-pendapat. Tetapi kita tak boleh nak menolak pendapat-pendapat alim ulama'. Jadi kat situ. Jadi kat sini kita kena faham. Ada kefahaman. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada puan tadi. Bertanyakan soalan yang sangat-sangat bagus. Sangat-sangat baik. Supaya mudah kita faham berkenaan hadis dhaif, kita boleh beramal. Boleh beramal. Itulah amal-amalan
Amalan-amalan yang soleh. Amalan-amalan yang soleh, yang kita boleh lakukan dengan baik. Sebab apa? Itu bekalan kita nak bawa di akhirat nanti. Kita nak bawa. Kalau kita melarang daripada umat nak buat perkara-perkara sebegitu, macam mana kita nak bawa amalan-amalan kita yang baik. Jadi insya-Allah, terima kasih kepada puan tadi, masya-Allah. Doa yang sebut yang satu lagi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza dakhala Rajabun qala Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa balighna syahr Ramadan qala wa kana yaqulu inna lailatal jumu'ati lailatun ghara'u wa yawmaha yaumun azharu. Yang mana yang bermaksud, ya Allah, kau berkatilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan kau pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, malam Jumaat adalah mulia dan harinya terang benderang. Imam Ibn Sunni, Imam Al-Bahaiki, Imam Al-Bazar dan Abu Nuaim. Tapi hadis ni hadis yang dhaif. Tapi tiada masalah berdoa. Sebab berdoa ni amalan yang digalakkan selain daripada puasa, amalan yang dianjurkan, yang digalakkan orang soleh buat adalah berdoa dalam bulan Rajab. Jadi insya-Allah. Ada lagi soalan? Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Kita warahmatullahi wabarakatuh. kita berdoa supaya penghulu istighfar tu pun boleh kan? Kita Boleh. banyakkan baca untuk biasa kita baca 3 kali 7 kali. Jadilah rejak ni kita bacalah 1 kali kan. Boleh lah gitu. Boleh puan Najah, boleh. Kalau Memang istighfar kita kan boleh. dia doa juga kan. Istighfar pun doa pun kita mohon ampun kepada Allah SWT. Mohon ampun, banyakkan mohon ampun. Nanti kita akan dapat rasakan betapa besarnya keampunan ni. Betapa nikmatnya kita dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang masuk bulan Ramadan ni jiwa dia lain sangat. Tapi sebelum Ramadan tu dia dah bersedia. Rajab, Syaban dia bersedia kan lain. Dia rasa nikmat sangat, rasa lapang sangat. Baca Quran pun rasa lain tak rasa lain sangat. Dia akan dapat rasa. Sebab bila hati kita dah disucikan oleh Allah Subhanahu Taala, kita akan rasa diri kita yang baru. Hati kita yang baru. Bila kita istighfar. Istighfar tu maksudnya memohon ampun, bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi bila kita istighfar, bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu Taala, kita menjadi orang yang baru daripada sebelum ni yang penuh dosa. Yang ada dosa. Dan kita akan rasa kehidupan kita lain, berbeza sangat. Jadi wallahu a'lam. Macam mana Ustaz nak tutup kuliah ke? Ataupun Ustaz ada nak ni lagi? Tak ada apalah. Kalau tak ada apa, kalau tak ada soalan, insyaAllah bolehlah kita tangguhkan. Masya Allah. Seronok hari ni. Hari ni seronok. InsyaAllah kita tutup kuliah untuk pagi ini. Jadi Alhamdulillah. Amin. Allahumma amin. Jazakallah khairan kasiran. Kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Ahmad Syafi'i bin Johan yang sudi bersama kita di kuliah subuh bagi membimbing kita dengan bacaan Yasin, doa dan seterusnya tazkirah berkaitan dengan kemuliaan bulan Rajab. Dan kita juga harapkan mudah-mudahan barakah bacaan surah-surah Yasin dan doa tadi, mereka yang diuji dengan pelbagai penyakit, pelbagai masalah, mudah-mudahan Allah permudahkan dan diberikan syifa yang sempurna. Terima kasih juga atas perkongsian ilmu pada pagi ini, iaitu tajuk kemuliaan bulan Rajab dan termasuk juga dalam bulan-bulan haram. Jadi kita dilaranglah buat dosa, banyakkan amalan-amalan yang soleh, berdoa, beristighfar, dan mudah-mudahan Allah gandakan pahala kita. Jadi mudah-mudahan perkongsian ilmu pada pagi ini bermanfaat, barakah untuk kita jadikan panduan untuk kita terus beramal, terutama pada bulan Rajab, dan kita doakan mudah-mudahan kita sampai ke bulan Sya'ban dan terusnya dipertemukan kita pada bulan Ramadan Al-Mubarak nanti insya-Allah. Terima kasih sekali lagi pada Al-Fadil Ustaz, terima kasih pada para jemaah yang turut mengimarahkan kuliah pada pagi ini.
Moga Allah kurniakan kita berkah kesihatan, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berkah dan melimpah ruah, dan amal yang baik. Mudah-mudahan segala urusan kita Allah permudahkan dimanapun kita berada pada ketika ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk makluman para jemaah yang dikasihi sekalian, kuliah duha kita pada pukul 9 pagi nanti kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Aiman bin Dr. Muhammad Syafi'i yang akan menyampaikan kuliah yang bertajuk Antara Surah Teragung dan Ayat Teragung. Jadi teruskan imarahkan kuliah yang kita sediakan pada pukul 9 pagi nanti kepada para jemaah yang ada urusan. Moga Allah permudahkan dimanapun kita berada pada ketika ini. Dan kita tutup dulu kuliah kita pada pagi ini. Jadi kita akan persilakan Al-Fadil Ustaz untuk membaca tasbih kafarah dan surah Al-As. Dan sebelum itu saya bagi pihak Gubernur Iman memohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, terlanjur kata sewaktu majlis berlangsung. Dan saya sudahi dahulu dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz untuk menutup kuliah kita. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Atia dan seluruh muslim-muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah, hadirin hadirat yang hadir pada pagi ini. Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita bertemu lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa lagi semua.